Jadi sebelum daripada ni kita sudah bicara dah sebelum pada ni, iaitu Nabi SAW tidak melebihkan sebahagian daripada kami daripada sebahagian yang lain dalam giliran. Jadi dia giliran itu dia buat sama saja. Mana kalau sehari-hari seorang, gitulah. Tidak kata orang ni 3 hari, orang ni sehari, tidak, sama. Wa kana qalla yaumun illa wa huwa yatufu alaina jami'a. Ini berdasarkan riwayat Abu Daud ini agak itu sikit payah sikit ibarat dia tu. Tetapi seperkara yang keduanya dalam kebanyakan nuskhah dia silap sini. Kita sudah betul dah tu kan. Wa kana kullu yaumin atau kullu yaumin, tidak begitu. Tapi qalla yaumun, bukan kull. Tapi ibarat dia tu masih susah. Dalam riwayat Imam Ahmad lebih jelas maksud dia. Dia kata ma min yaumin illa wa huwa yatufu alaina jami'an imra'atan fayadnu wa yalmas. Itu lebih terang. Tidak ada satu hari pun melainkan Rasulullah akan datang kepada kami semua, seorang demi seorang isterinya. Beliau menghampirinya dan menyentuhnya. Yalmas mana sentuh dengan tangan gini. Mungkin nak merasa kalau demam, kalau sakit, kalau tak segar, kalau lagu mana, sekadar gitu je lah. Itu lebih terang. Dari segi ibarat Arab dia tu lebih terang nak banding dengan riwayat Abu Daud ini. Memang gitulah hadis ni, kadang-kadang ia tidak tegas sini, tegas sana. Kalau tidak tegas sana, tegas sini, gitulah. Min ghairi masis di sini, ini tanpa melakukan persetubuhan. Jadi hak yalmas dalam riwayat Ahmad tadi sama juga dengan masis tadi, mas saya masu. Tapi mas saya masu di sini, masis di sini dengan makna persetubuhan. Jadi hak ada dalam riwayat Ahmad tu ada sentuh tu, sekadar sentuh tu ada, bukan siapa tak sentuh isteri tu. Jadi pada hari giliran siapa-siapa pun dia akan pergi belaka kepada isteri dia tu untuk tanya khabar lah. Tanya khabar, apa dia memenuhi keperluannya, apa-apalah yang perlu. Itu tujuannya pergi tiap-tiap hari ke rumah setiap orang isterinya itu. Tapi hak mana bukan giliran tu dia tidak akan bermalam di situ. Apabila siapa tempat giliran tu dia akan bermalam di situlah. Gitulah cara dia nya. Dan begitulah hendaknya dia nak kita buat gitulah. Hak mana-mana yang ada ramai isteri itu buat gitu. Itulah contoh yang terbaiknya. Cuma hak tu kita berhenti baru ni. Setakat tu tak apa. Selepas tu ibarat hadis ini maknanya boleh menjejaskan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak boleh? Situ masalah. Kalau dari segi dirayah hadis, kalau nampak tak molek Rasulullah, nampak dia zalim, nampak dia tak pernah sabar lah dengan dia. Kalau tidak semua riwayat itu ditolak pun, bahagian tu kita kena ketepikan. Atau kalau selagi boleh kita takwilkan biar jadi molek lah. Kalau boleh. Jadi tidak timbul prasangka ataupun nampak peribadi Nabi SAW tu teruk. Cuba takwilkan dengan cara tu kalau boleh. Kalau tak boleh, ketepikan saja. Tak usah ambil waktu. Kita anggap itu suatu kesilapan telah berlaku. Suatu kesilapan telah berlaku di situ. Hak mana? Inilah Saudah bintu Zam'ah kata bila dia telah tua atau berumur dan dia takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerah dia. Bapa. Jadi siapa dia kata? Mana sebagai memujuk lah, sebagai memujuk, merayu. Jadi dia buat kebaikan lah
sesuatu kebaikan lah, pengorbanan lah untuk Rasulullah. Jadi dalam keadaan itu harap-harapnya Nabi tak cerah lah dia. Kalau dia tidak buat gini boleh jadi nya cerah. Jadi apa hasil dia, akibat dia? Akibatnya kita akan nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kalau bini dia tua, mana dia tak minat lah. Dia tak minat. Dia akan melakukan sesuatu yang mungkin bini dia tu berasa berasa tersisih, berasa kurang ke, berasa daripada perbuatan dia tu dirasakan begitu. Dirasakan begitu. Dia takut Rasulullah cerah. Bahkan boleh jadi sampai ke peringkat bila tak kena tawar hati dah, boleh jadi cerah. Apakah kalau betul begitu pengajaran yang kita dapat ambil daripada sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini? Mana seseorang tu kalau dah betul ni, kalau dia buat gitu, pak mana bini dia tua, dia cerah. Jadi tidak salah, sunnah Nabi buat lagu tu. Dia akan jadi gitu. Nabi ada buat. Lepas tu berasa terseksa, teraniaya, sedih. Sedih pun biar, Nabi ada buat. Dia akan jadi gitu akibatnya. Dan yang dia kata, wahai Rasulullah, hari aku giliran aku bagi untuk Aisyah. Tidak ikhlas. Dia akan jadi tidak ikhlas karena dia takut sebenarnya. Ya dia kata begitu tu dia sebut selepas daripada dia takut Rasulullah cerah dia. Jadi kerana takut dia cerah tu macam pengorbanan dia lah, macam nak ambil hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua, bini tu sudah tua, katakanlah putus haid dah, jadi kena ambil hati tu lelaki sampai gitu mau selama ni dia buat apa? Tidak, dia duduk berkorban dah kan ni, susah payah kan untuk lelaki, jaga untuk lelaki. Bila sampai ke peringkat ni takut tu lelaki cerah, dia terpaksa kena menampakkan begitu. Ya kau gini, ya kau begini. Kalau berdasarkan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terima. Jadi seseolahnya Rasulullah kalau bersikap kasar, buat tak cara, mungkin kalau kita nak bayangkan sikap nusyuz yang dikaitkan ayat nusyuz lelaki ni dengan cerita ni, mungkin sikap tak acuh Nabi ke, tak berapa senyum ke, tak saya tidur sekali ke, itu yang menyebabkan dia berasa gini ni. Rasulullah pun terima sahaja. Jadi seseolahnya buat gitu tu nak hak tu, duk tunggu hak tu. Molek ke lagu ni? Tu benda ni. Kalau sesuatu hadis itu menampakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang, pribadinya rendah, berkepentingan duniawi, bini dia pun gitu juga nampak. Atau Rasulullah ni kita nampak macam seorang yang kejam, buat nyaya, zalim, tak jaga hati orang. Orang nak berasa lagu mana ikut lah. Ya, dia tidak kenal, dia tak sih. Jadi bini ni sementara dia kita boleh bersuka-suka dengan dia. Bila masa dia sakit, bila masa dia layu, kita buangkan saja. Gitu. Kalau lagu tu boleh buat lah. Kalau lagu tu sungguh dia ada. Tu bendanya. Jadi dikaitkan pula dengan ayat ni. Jadi ayat ni turun kira-kira berhubung dengan peristiwa ni dan orang-orang seumpamanya lah, serupa dengan Saudah tu lah. Mana kalau seorang isteri dia tengok tu lelaki dia ni nampak masa tak suka je nampak dia, jadi dia kena berkorban lah. Kena berkorban lah ke mana? Yalah kalau tu lelaki dia tu ada bini lain, gila lah. Kalau hak tua tu kau hak muda lah. Gitulah seseorang nak ajar. Jadi tu lelaki pun dia boleh menampakkan sikap yang seperti itu supaya isteri itu faham. Dari sini ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Jadi tak apa, suluh tu suluh alik perempuan saja terhadap lelaki. Tidak pula disebut suluh perdamaian itu daripada pihak lelaki nak jaga hati perempuan, tak ada. Hanya ada hak perempuan tu kena jaga hati lelaki. Takut apa? Takut lelaki tu cerah ke dia. Kalau tu lelaki cerah anak ramai kan susah.
Jadi dia kena korban lah. Jadi suami ni, hubungan suami isteri ni, adakah semata-mata hubungan nafsu, hubungan seks? Apalagi kalau dia ada anak ramai, anak-anak tu lah ke mana? Tak sih ke ayah dia tidur rumah? Tak suka? Mesti suka nak ayah dia tidur rumah. Ni tak ada, gila apa tak ada. Mari sementar-sementar lagu tu. Jadi yang menentukan duduk malam ke apa tu apabila ada munafaat, apabila boleh melakukan hubungan, misalnya kita kata hubungan seks dengan seseorang isteri tu, bila tak ada tu kepentingan tu, bolehlah tunjukkan sikap keras ke, tak si tidur sekali ke biar bini tu faham, bini dia pun bui gila kan. Nampak tidak adil, nampak buat nyaya kepada orang perempuan. Kalau perempuan misalnya sebaliknya, kalaulah dia tu menampakkan gini, adakah ada perintah atau arahan, anjuran supaya suami itu berdamai, tolak asuh lagu balik? Adakah gitu? Sebaliknya kalau kita kata, misalnya seorang perempuan itu dia tak berapa puas dengan suami dia, katakanlah dia pun buat perangai lah, kakak jatuh pinggang lah, kakak goni lah, pecah lah, kakak macam-macam. Suami tak faham-faham. Dia nak apa dia? Dia nak suruh suami dia cerai. Dia nak nikah lain. Bolehkah? Kalau atas dasar lagu tu dia buat gini, lepas tu alik pihak suami tu dia pun cerai. Ataupun si suami tu sakit. Orang sakit ni kadang-kadang lama 10 tahun 20 tahun pun ada. Kalau dalam masa tu si isteri ni menunjukkan sikap nusyuz atau i'rab, berpaling, tak cara, apakah bermakna sia ke dia? Gap dia lah dia boleh dengan kita. Kita dah sakit ni, jadi kita cerah dia. Tu perdamaian, asul khair, suluh itu baik, maksudnya gitu kan? Kalau lagu tu kita orang lelaki boleh terima apa? Berasa lagu mana? Yang selama ni duduk hidup, duduk cari makan, duduk susah gitu gini, kerana isteri itulah, kerana nak jaga anak-anak lah. Tiba-tiba bila sakit, dia pun buat perangai nak suruh pisah. Kita serah lagu mana? Tetapi ayat ni biasanya dikaitkan dengan perempuan saja supaya mengalah, supaya berkorban. Pasal apa dikaitkan dengan cerita ni lah? Padahal cerita ni tu dulu, tu kita nak tahu ada asas ke tidak. Tu dulu. Inilah benda yang banyak berlaku kadang-kadang kecelaruan dalam masyarakat tu, dalam memahami hadis tu. Situlah punca. Jadi bercelaru, kucar selalu, tak molek akibat dia. Nampak Rasulullah zalim, tak ambil berat tentang isteri dia. Sebab apa? Sebab dia tidak ada kajian dari segi hadis itu. Itu satu. Ini dia sekadar dia takut baru Nabi cerai. Berdasarkan setengah-setengah riwayat cerai. Bukan takut dok cerai, memang Rasulullah cerai dia. Dan dalam riwayat yang lain katanya Saudah ni sedih, pergi Nabi lalu tengah jalan, dia pegang kaki Rasulullah. Janganlah buat gini, janganlah merayu. Bapa salah dia, kenapa dia pegang? Rujuk baliklah. Saya, dia mana nak jadi isteri Rasulullah biar tidak nak gapo. Sedih. Lepas tu Rasulullah buat tak cara. Dia pun siapa tawarkan, mana giliran dia tu biarlah, boleh Aisyah tak apa, ambil ke Aisyah. Mana kira-kiranya Rasulullah ni nampak kenal kepada Aisyah. Kalau bui kat suka tak apa, macam orang biasa tak apa. Macam orang biasa. Orang biasa kadang-kadang tidak gitu. Ada simpati, kesia belah, kenal bini dia, jasa bini dia, apa ada. Akhir sekali barulah Nabi rujuk balik. Cuba tengok bawah. Nombor 2 bawah. Dalam kitab dia mana ada kitab ni boleh tengok. Anda sebut tadi tu. Wafit talqih. Dalam kitab talqih, Saudah ni dicerai pada tahun yang ke-8. Cerai. Apa cerai? Dalam majma' dia, bila dia kira ni peristiwa ni berlaku antara peristiwa yang berlaku pada tahun yang ke-9 Hijrah. Mana cerai? Pada tahun yang ke-9. Dia pun lepas pada tu dah telah cerai tu, sebagai merayu lah, Rasulullah SAW dia bagi hari dia tu kepada Aisyah.
Wa bima'nahu haka Ibnul Humam an riwayat al-Baihaqi min at-talaq wal ruju'. Ibnul Humam nukilkan riwayat Baihaqi berhubung dengan cerai. Memang cerai, Nabi cerai dia, dan Nabi rojok balik bila dia merayu, dan beliau telah menjamukkan di antara riwayat itu dengan riwayat hak ni, iaitu takut cerai tu. Riwayat hak ni dalam Abu Daud ni takut cerai, iaitu Nabi SAW talak dia cerai tu talak raj'i, bukan talak bain, bukan talak putus dah tak boleh rujuk, tapi talak tu talak boleh rujuk. Jadi makna hadis ini, dia takut keadaan itu, keadaan dia tu dicerai berterusan hingga habis iddah, hingga habis iddah. Maka jadi putuslah. Kalau lagu tu kena nak menikah pun kena akad semula. Jadi hak ni kalau kita nak jamak, kita kata dia takut tu takut habis iddah, cerai dah. Hak ni pun kalau kita nak pakai jalan jamak, nak pakai kedua hadis-hadis tu, hak dalam Baihaqi sebut cerai dah, hak ni takut cerai, mana macam tak cerai lagi. Kalau kita kata dia takut putus, takut habis iddah, jadi pakai kedua. Ataupun kalau kita pakai hak ni, dia takut saja tak cerai lagi, hak mana sah betulnya, cerai dah ke tidak? Di situ bercanggah hadis. Ada bercanggah hadis. Jadi hak sebetulnya benda-benda lagu ni tak ada. Ni hak paling molek dah ni. Hak paling molek. Hak ada je lagu mana? Hak ada sebenarnya dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Gapo, iaitu dia bagi giliran dia untuk Aisyah. Nabi terima. Tu je. Seperti dalam riwayat selepas pada ni. Hasil pada ni mana ni? Ni hak akhir. Nabi SAW buat giliran untuk setiap isteri dia sehari semalam, setiap orang, selain daripada Saudah. Dia beri hari giliran dia kepada Aisyah. Satu. Tak ada soal cerita takut gapo tu. Dia tua sebab dia tua gapo. Tak ada. Jadi kalau seseorang tu nak bagi giliran dia, malam dia, hari dia kepada madu dia, itu menunjukkan pengorbanan, baik hati. Sesuai kalau bini Rasulullah SAW buat gitu, ikhlas. Tidak kerana takut gapo-gapo, takut kena cerai kau, ataupun takut habis iddah, cerai dah. Sebab tadi tak ada. Saja dia nak beri. Sebagai baik hati dia tu. Baik hati dia. Jadi hak tu je hak betulnya. Ni jadi lebih. Masalah hadis ni sendiri pun tidak sepakat ulama terima. Misal di mana ada? Kalau kita perhati di sini, Ahmad bin Yunus, Abdul Rahman yang Ibn Abi Zinad meriwayatkan daripada Hisham bin Urwah riwayat. Itulah beberapa orang. Kalau nak kira perawi kemah-kemah dah, kecuali seorang, Abdul Rahman Ibn Abi Zinad. Sebab itulah Munziri di dalam ringkasan Abu Daud dia kata di dalam sanad hadis ini ada Abdul Rahman bin Abi Zinad wa qad takallama fihi ghairu wahid. Bukan seorang ulama pertikaikan dia, tetapi Imam Malik mengatakan dia thiqah. Begitu juga Imam Bukhari ambil riwayat dia dalam Bukhari, tapi sebagai syawahid, bukan sebagai riwayat usul, riwayat utama Imam Bukhari, sebagai sokongan gitu je dia ambil. Begitu juga Muslim, tapi Muslim bukan dalam riwayat usul dia. Muslim pun ambil, hanya dia ambil dalam muqaddimah Muslim sahaja. Jadi kita nampak ni, kalau orang kata ini menepati syarat Bukhari dan Muslim, tak betul. Tak betul. Bahkan dia tu dipertikaikan oleh bukan seorang ulama ramai. Ada yang kata dia dhaif gapo. Bila ada lagu ni, tak kemah dah lah riwayat ni. Hak lain kita boleh pakai, hak lain tak apa. Tapi bahagian akhir ni tak kemah. Sebab apa? Dari segi riwayatnya, sanadnya hak tu lah. Apa ni Munziri sudah sebut dah. Lepas tu kalau kita nak kata ini Bukhari pun ambil, Bukhari ambil tu dia letak mana? Orang ramai tak faham, dia ingat kalau Bukhari ambil tu kat mana tinggi lah dia. Dalam syawahid
perawi dhaif pun ada dalam Bukhari itu. Begitu juga dengan Muslim. Hak Bukhari ambil di situ sebagai syahid, bukan sebagai riwayat utama dia, riwayat usul dia. Baik, kalau Imam Malik kata dia thiqah, thiqah belum tentu lagi hujjah. Itu dalam istilah hadis. Semata-mata kata thiqah, kita tak boleh buat pegangan lagi. Tak boleh buat pegangan. Terutamanya kalau kita mengambil kira pendapat orang-orang lain yang mempertikaikan dia. Lepas tu kita tengok pula dalam riwayat dia ni ada benda lagu ni. Dari segi dirayah kita sudah sebut dah tadi, ni nampak kurang benar Nabi ni, teruk peribadi Nabi. Jadi dia kata tua tu orang buat. Nak tahu tua tu orang buat apa? Kata setengah ulama kebanyakan termasuk Imam Bukhari, gapo ramal Ibnu Abdul Bar, kata dia wafat pada tahun 22 Hijrah. Pada tahun 22 Hijrah, itulah yang dikatakan sahih pada tahun 22 Hijrah. Mana di akhir zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar terbunuh pada tahun 23. Tapi setengah ulama mengatakan dia mati pada tahun 54 di zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah. Lama. Cuma payah nak tentu tu pasal dari segi tarikh lahir dia tu tak jelas. Kalau kita andaikan saja ketika dia menikah dengan Nabi tahu apa? Kalau kita andai, kalau kita kata 30 kalau kita kata 30 ketika dia menikah dengan Nabi, mana nak sapa kepada Nabi mati, sebab dia selepas pada Khadijah mati, mengikut setengah-setengah ulamanya, berdasarkan setengah-setengah riwayat, dia menikah dengan Saudah ni lah mula-mula sekali, sebelum lagi daripada Aisyah, menikah dengan Saudah. Jadi sebelum berhijrah lagi. Jadi sebelum berhijrah, kita katalah pada tahun, ikutlah tahun yang ke-10 Khadijah mati, kenabian. Lepas tu tahun yang ke-11, 12, 13 tu letak situ. Kita katalah letak situ lah. Kalau kita kata tahun ke-13 zaman Mekah. Lepas tu Nabi SAW, dia duduk dengan Nabi SAW selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Jadi baru 40. Kalau kita kata 30, dia nikah. Ini tua, katakanlah dah dengan kata tua sangat dah. Kita letaklah tua dah. Semasa nikah tu katakanlah 30. Ketika Nabi wafat baru 40. Tua dah ke 40. Patut dah kena buat gini ni? Patut dah ke? Siapa tak sih, katakanlah dia jadi kawan tu berasa dia ni nak kena cerah, takut Nabi cerah dia, pasal apa Nabi tak berapa layan dia. Apa 40 ni teruk sangat dah ke? Orang Tino tua dah ke? Sangat. Tidak. Jadi 40 tahun yang ke-22 dia mati. Biasa. Umur biasa lah tu. Tidak kata tua sangat umur 40 ni. Kalau kita ambil kira kata 40 lah umur dia ketika Nabi SAW wafat. Maknanya seseorang tu kalau berdasarkan riwayat ni, dia nak pakai bini dia umur 40, dia boleh buat perangan dah. Kalau lagu tu biar bini dia betul asuh. Jadi hak ni sebelum Nabi mati ni, tahun yang ke-8 atau tahun yang ke-9 peristiwa ni berlaku. Mana tak ada siapa 40 lagi, Nabi SAW sudah buat gitu dah ke dia. Tidak jadi nyaya. Nabi SAW telah buat nyaya kepada isteri dia. Oh, tu benda besar tu. Tak boleh, tak pandai kalau nak jaga Abdul Rahman bin Abi Zinad ni seorang, siapa kita kurbankan Nabi, siapa begitu. Jadi nampak Nabi ni zalim, tak cakna, tak kisah bini dia. 40 tu pun dia serah tua dah. Pahak lain-lain kira-kiranya lebih muda lagi daripada tu. Bahkan kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat, isteri-isteri lain pun umur lebih kurang tu juga ketika nikah dengan Nabi. Apa dia tidak buat gitu? Kalau tak kira lebih kurang tu juga. Tidaklah kata umur belasan tahun supaya Aisyah. Hak lain pun umur lebih kurang tu juga. Jadi apa yang kena ke dia? Itu benda tak benda siapa.
Kalau kita katakan dia nikah umur 30, maka isteri dia ramai lagi orang lain umur lebih kurang tu juga. Apa dia tidak buat gitu? Jadi kena atas hak ni. Jadi kira-kiranya hak lain-lain tu pun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak wafat tu sekitar dekat-dekat 40. Apa dia tak buat gitu kepada hak lain? Kalau dia buat punya ayah juga. Jadi boleh kau kerana kes tua tu seseorang tu buat perangai terhadap isteri dia, biar isteri dia bui giliran dia kepada hak orang lain. Hak tu laki dia kena. Sebab boleh kau dah sabar kau. Nabi nak ajar dia pengajaran yang dapat kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Kalau gini siapa dia ketakutan gitu, boleh membawa kepada cerai dah. Dia takut. Bahkan kalau berdasarkan setengah-setengah riwayat memang cerai dah. Apa Nabi tak cerai orang lain kata? Apa? Kalau kita kata dia sakit, dia sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh tidur sekali lah dengan dia. Jadi apakah hubungan suami isteri ni semata-mata ketika sihat saja? Pula. Jadi sepatutnya kalau orang tu jenis apa nama ni lembut, jenis peribadi yang mulia, akhlak mempunyai akhlak yang mulia seperti Nabi tu, tak boleh nak lawan. Hak sakit tu lah lagi dia nak cara, bukan nak cerah. Ni macam ada pula apa ni perundingan untuk boleh kalau tidak cerah ataupun nak rojak balik. Kalau kata cerah ada nak rojak balik tu, tapi kira-kiranya nak tunggu kelebihan yang diberikan, giliran tu misalnya. Beri giliran tak apa. Dah sabar kau Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gini. Tak pernah sabar. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak zalim, nampak teruk peribadinya, tak boleh. Sebab hubungan suami isteri yang dia ajar kepada kita iaitu hubungan yang sangat mulia. Dia jaga sangat. Kalau kita tengok riwayat sebelum pada ni, pergi nak hari tanya khabar. Itu gapo? Bercanggah pula dengan dia. Pergi nak hari, pergi belakang walaupun bukan giliran dia, pergi tanya dengar gapo-gapo permintaan isteri dia. Kalau kita andaikan saudah ni sakit, lagilah patutnya dia pergi, dia tidur. Tidur ni tidak seperti rumah isteri ni makna tidur untuk bersetubuh. Maklum, semua maklum begitu. Kalau kata wajib buat giliran, bukan wajib bersetubuh, wajib buat gila lagi. Tidur. Dah kalau sakit lagilah tak patut. Ini kalau kita andaikan sakit. Kalau kita andaikan sakit. Kalau kita kata dia nikah dengan Nabi tu umur 40 sekalipun, baru 50. Supaya tak dia juga 50 ni siapa tak boleh nak kira dengan orang perempuan. Dia masalah perhubungan seks dengan seseorang perempuan ni, dia apa ni 50. Kalau dia katakanlah putus hek dah, putus hek tu suku, boleh menjalinkan hubungan suami isteri itu tetap berjalan, atau tidak terganggu, tidak jadi masalah. Boleh. Tidak kata kalau putus hek tak boleh. Dah, hubungan tu boleh. Jadi apa sebab dia nak cerai? Jadi siapa tak giliran dia, tak ada giliran dia, apa? Kalau kita mengambil kira dia. Jadi kalau kata 50 sekalipun, lepas tu apa lagi kalau kita kata dia sakit? Sakit sepatutnya tadi lah. Sepatutnya dia caralah ke bini dia tu. Ni dok cerai. Dan ayat ni dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tak ada kena mengena. Tak ada kena mengena. Ni urahu qala. Aisyah kata kami duduk kira Allah SWT menurunkan ayat ini berhubung dengan perkara ni lah. Dan perempuan-perempuan seumpamanya. Saya rasa dia tu lelaki tu, bukan Aisyah tu. Ada perawi di bawahnya kata dia tu sama ada Urwah, atau perawi di bawahnya Abdul Rahman kata Hisham, orang datang dia tu kata. Jadi dia pun baca ayat. Jadi seseolah ayat ni berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam Quran tak ada sebut pun Nabi. Bukan cerita Nabi. Ni cerita lain. Siapa-siapalah hukum tu. Cuba dikaitkan dengan ni. Sebab apa? Sebab ada hadis ni. Hadis ni kalau kita terima, apa akibatnya? Tu orang tak fikir. Akibatnya jadi teruklah Nabi. Bila teruk Nabi tak boleh mengikut kaedahnya, kaedah dirayah nombor 1 waktu. Antara hak utama
dia tak boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nampak zalim, nampak teruk. Jadi sebab dia sebut bila dia berumur ni maksud dia tua lah, dan dia takut, tu dua sebab. Jadi dua sebab ni menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu bersikap begitu terhadapnya. Tak kena. Lepas tu dia tu pebui tu, giliran dia tu bukan ikhlas. Sebab takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerah dia. Ataupun kalau kita mengambil kira riwayat kata ceradah tu, dia takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak rojok. Bila tak rojok jadi habis putus. Kok mana-mana pun dia kata tu kerana nak ambil hati Rasulullah biar tidak cerah dia. Biar tidak cerah dia. Jadi makna tidak ikhlas tu. Kerana tu je. Molekkah kita kata isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni buat kerja, buat sesuatu tu tidak ikhlas. Jadi dia terdesak. Terdesak oleh siapa? Nabi sendirilah yang membuatkan dia jadi mikir gitu tu. Nak berpura-pura. Pura-pura mengorbankan hak dia. Nabi buat. Situ juga pergi. Isteri dia tak ikhlas, tak benar siapa. Kalau kita terima hak asas dia, hak asas ada dalam Bukhari, hak ada dalam riwayat dalam Abu Daud ni juga, hak akhir. Selesai masalah. Tak ada apa-apa, saja je. Tak ada Nabi nak cerah ke apa, tak ada. Saja dia beri giliran dia kepada Aisyah kerana baik hatinya. Kalau kita kata gitu kan, tak ada masalah. Dalam rumah tangga Nabi tu tenang, harmoni. Saja dia nak buat gitu. Kerana baik hati dia, belas kasihan dia. Jadi dia beri hak dia kepada Nabi, seperti mana kita beri hak kita kepada orang. Itu menunjukkan orang tu hatinya mulia. Jadi Saudah ni dia beri gitu. Tak boleh kalau kita kata gitu, tak boleh. Tak boleh lah sakok poten ada hadis ni. Orang nak tahu sebab dia tu, buat apa dia beri tu. Bila tahu sebab apa dia beri, nampak tidak ikhlas. Sedangkan kalau kita tak ada ni, kita tak ambil ni, ambil hak tu setakat ada dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam lain-lain, dia bagi giliran dia kepada Aisyah, habis. Mana tanda baik hati dia. Rasulullah pun terima kita dapat pengajaran dari segi hukumnya, iaitu seseorang isteri dia boleh memberikan haknya kepada orang, kepada madu dia. Boleh. Sah. Tidak jadi nyaya. Tidak nyaya ada muka dengan persetujuan dia sendiri nak. Itu pengajaran yang kita dapatnya. Gitulah. Kan molek, tak ada apa-apa. Tapi kalau kita pakai hak ni, jadi bercagah. Jadi tak molek. Begitulah. Hak sebetulnya kalau kita jumpa riwayat-riwayat yang lagu ni, tak usah pakai. Hak ni tak usah. Tak boleh pakai. Sebab apa? Tidak lebih utama kita nak jaga Abu Daud ke, nak jaga perawi hak datang dia Ahmad bin Yunus ke, Abdul Rahman Ibnu Abi Zinad ke, atau siapa-siapa lagi hak datang tu, daripada kita jaga Rasulullah. Ya, tujuan ada sanad, tujuan kita hadis semua nak jaga Rasulullah dalam belakang. Tiba-tiba hak maksud utama tu tercalar. Hak tu pula kena. Tak pernah sabar nak terima. Dengan sebab itu tak boleh pakai. Dan begitu juga kadang-kadang hak asbabun nuzul dikaitkan ni dengan Nabi, dikaitkan. Kalau tak ada jelas, tak usah kita kaitkan. Setengah-setengah ulama dia kata hak ni berlaku juga. Hak ni paling ringan ni, paling ringan. Hak terima dia cuba nak betul juga. Tapi kalau anak tak sedar, tak usah lah. Padan lah. Tapi ada juga ulama yang mengambil langkah dia macam mana nak terima juga. Dia mengandaikan begini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dengan Saudah ni tak ada apa-apa. Tidak ke dia berasa Saudah ni tua ke, ataupun Saudah ni takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerah, tak ada apa-apa sebenarnya. Tapi oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengajar kepada umat dia, cerah tu lagu mana? Cerah tu sendiri adakah benda yang teruk sangat sampai tidak mungkin, tidak sesuai berlakunya kepada Rasulullah, atau lagu mana? Dia nak ayatnya benda ni betul satu kekurangan, tapi dia boleh berlaku. Dan kalau berlaku benda ni, kita tak boleh anggap seorang tu jadi kurang, dia hak sudut-sudut lain. Tidak jadi kurang. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertinggal sembahyang kerana tertidur.
Dalam waktu dia sembahyang jadi di luar waktu subuh tu beberapa kali. Boleh berlaku secara tu. Moga sepanjang hayat kita ni kan kena sembahyang seumur sampai mati. Nyada berlaku gitu. Takut-takut kan kalau Rasulullah tak berlaku kepada Rasulullah, berlaku kepada kita sedih sangat. Jadi kita berasa. Sebab apa benda tu teruk? Sebab tak pernah berlaku kepada Rasulullah. Tapi kalau berlaku kepada Rasulullah, mana kita kata Rasulullah ada juga berlaku. Tenang sikit gitu. Jadi hak ni pun gitu juga. Supaya juga banyak lagi hak lain. Rasulullah kecil sampai berdiri. Benda tu tidak bercanggah dengan kedudukan dia sebagai Nabi. Dia nak ayat kemudahan kepada orang lain. Kepada orang lain. Itu. Hak ni pun lagu tu juga. Dia nak ayatnya tidak semesti. Kalau cerah tu makna tak boleh. Cerah tu makna orang tu jadi hina, jadi kurang, jadi pasik, jadi gapo-gapo. Tak. Sebab apa? Benda tu telah berlaku kepada Nabi sendiri. Kalau benda tu benda yang teruk sangat, seperti berzina, minum arak, curi, gila dan sebagainya, itu sama sekali tidak berlaku kepada Nabi. Kalau berlaku pun kepada sahabat dia, sebab tidak layak dengan dia. Jadi hak ni berlaku juga kepada Nabi. Supaya apa? Untuk menghiburkan orang yang cerah setelah dia jaga dengan sebaik-baiknya, tiba-tiba berlaku juga perceraian, tidaklah dia berasa sedih sangat, dia berasa jauh sangat, terpisah, jauh daripada ajaran agama. Tidak dia berasa gitu. Sebab apa? Nabi pun ada cerah juga. Jadi ceritanya, kata mereka, hak ni sengaja sebagai nak melaksanakan hukum tu. Pada Nabi sendiri ada buat hukum tu praktikal. Bukan hukum tu teori cerita gitu saja dah. Nabi sendiri pun ada buat. Jadi untuk melaksanakan perintah cerah tu, ada cerah tu berlaku kepada dia sekadar tu. Lepas tu kat dia rojok balik supaya orang tahu kaedah. Rojok pula bila cerah je lah ke mana. Memanglah pasal dia nak melera, nak jaga ni, dia jaga tu. Ada ke munasabah Nabi SAW itu dia cerah bini dia, tak ada apa satu, tak ada sebab apa-apa. Ada pula lagu tu. Itu tidak orang panggil perbuatan lara kan ni. Antara sifat orang mukmin, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang biasa. Dia tidak buat benda-benda sia-sia, benda tak ada faedah. Tak ada apa-apa sebab. Semata-mata untuk tu. Dia tak boleh royak kau. Perceraian ni akibat dia teruk. Dia lebih teruk daripada hak lain ke mana-mana pun. Dia lebih teruk daripada hak lain. Jadi tidak sesuai juga kalau nak kira Rasulullah SAW terberlaku kepada dia, terutama dalam keadaan tidak ada apa-apa kesalahan. Kalau kita nak kata kesalahan itu tua, orang-orang yang terima tak dia tak kata gitu juga. Tak saja-saja. Baik. Kalau tua, adakah tua itu boleh menjadi alasan untuk cerah seseorang isteri? Kalau lagu tu sebaliknya boleh jugalah bini menuntut pasah untuk lelaki tua. Kalau lagu tu tidak lagu tu. Hubungan suami isteri, hubungan keluarga ni tidak ada atas asas tu. Jadi tak boleh pergi juga, tak nampak lah. Kecuali kita ketepikan, tak boleh pakai. Ini kekeliruan perawi. Inilah ulama-ulama hadis kata waham perawi. Lembut dah tu, dia begitu, lembut. Dia tidak kata siapa dia mengada-ngadakan hadis ni apa-apa, dah. Keliru. Sebab kalau kita andaikan nak pakai juga biar, kita buat lolok lah, nak terima juga. Hak ni dia betul-betul. Aisyah kata, walaqad qalat Saudah. Jadi hak ni hak Aisyah kata lagi. Aisyah kata lagi hak ni iaitu bila Saudah tu tua dan dia takut Rasulullah cerah dia, kalau katakan betul hak ni Aisyah kata, tidak semesti betul lagi. Apa? Saudah royak ke dia apa? Dia tahu kan? Dia tak kata Saudah royak ke saya. Dia tak kata gitu. Ini berdasarkan hak dia faham. Hak dia faham tu boleh jadilah dia suasana kau. Ya, Saudah tu beri giliran dia tu ke Nabi. Dia faham sebab dia tengok Saudah tu tua nak panik dengan dia. Dan dia faham Saudah tu takut. Tidak semesti betul lagi. Supaya seseorang tu kalau dia tengok orang tu jerit, dia pun buat kesimpulan selalu. Dia kata orang tu jerit, dia sedih. Padahal jerit tidak mesti sedih. Mesti kau jerit tu sedih. Ada kalanya jerit kerana terharu, kerana suka terlajak. Boleh juga jerit. Itu hak dia faham. Hak dia faham tu tidak mesti betul. Dia faham, dia buat kesimpulan sendiri. Supaya hak hadis hak
apa ni, Fatimah pergi minta tanah fadak dengan Abu Bakar. Abu Bakar pun wayak tak boleh. Ni moga nabi-nabi ni mana dia tinggal jadi sedekah belaka. Dia tidak boleh dipersangkai. Fatimah pun senyap, kata perawi. Senyap. Wa ghadibat, dia tambah. Senyap dia pun marahlah. Marah tu siapa dia wayak? Marah. Tu riwayat Aisyah juga. Tapi dalam Bukhari dia sebut qala wa ghadibat. Bukan qalat. Kalau qala tu dia mesti balik kepada lelaki. Mana hak jo kata marah tu bukan Aisyah. Kalau orang lelaki siapa dia? Hak dia dengan Fatimah. Cerita Fatimah tu siapa? Kalau Aisyah dia kena kata qalat. Itu hak dia faham sendiri. Dah tak kecek. Tak kecek dia kata marah. Tidak semestinya tak kecek tu makna marah. Tak kecek boleh jadi kerana puas hati dah. Kecek apa lagi? Dah puas hati dah. Dia faham, perawi tu faham. Ini lagu ni lah orang panggil waham perawi, keliru perawi. Dia faham sendiri lagu tu. Bendanya tidak begitu. Dan hak boleh faham gini ni, sahabat sendiri pun boleh berlaku waham ni. Tidak kata waham ni orang kemudian sahabat tidak waham. Tak. Kalau Aisyah sendiri pun boleh jadi dia waham. Dia keliru. Sebab sahabat keliru. Sunggah pergi balik kat Sayyidina Umar tu, ketuk pintu derah-derah. Buat apa? Sayyidina Umar kata, buat rasan mari serai dah kau. Dah, besar lagi pada tu perkara berlaku ni. Apa? Nabi cerak bini dia. Dia kata, Nabi cerak bini dia. Padahal tak cerak-cerak apa, Sayyidina Umar pun hunggah pergi jumpa dengan Nabi. Dah, Nabi kata, jadi sahabat tu pelawak ke? Dah. Tapi dia buat kesimpulan dia sendiri. Dia tengok daripada suasana tu, Nabi senyap datang loteng dia. Tak pergi jumpa dengan bini-bini dia. Lepas tu boleh jadi adalah desas-desu, khabar angin, orang-orang munafik yang suka sangat tengok rumah Rasulullah ni bercelaru, berterabur, dia bawa sebar berita tu. Jadi sahabat ni termakan hak tu. Dia pun kata Nabi cerak bini dia. Dia tidak bohong. Sahabat adil, tapi bila-bila adil pun dia boleh tersalah. Dalam memahami sesuatu dia boleh tersalah. Supaya juga kalau kita kata Aisyah kata, kalau kita kata tak jelas lagi. Apa lagi kalau kita tidak kata begitu. Kita kata ini perawi lain hak keliru ni. Siapa dia kata begini? Dia buat kesimpulan sendiri. Sebab apa yang kita kata gitu? Banyak lagi riwayat ni, cerita ni, tapi tak ada sebut ni. Kalau ada pun ada seorang perawi dia ni hak dipertikaikan oleh bukan seorang ulama. Jadi lebih baik kita letak atas dia lah. Lebih baik. Dan kalau tidak orang pertikaian apa? Bila ada kekurangan dia tu kan, ya lah boleh jadilah berlaku daripada dia. Nak kata ke orang lain tu agak susah sikit sebab orang lain kemah-kemah. Jadi letak atas dia lebih baik lagi. Gitulah ceritanya. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada. Tidaklah siapa kau peringkat ni, tidak mesti siapa gini ayat tu. Dan tidak ada kaitan dengan Rasulullah. Kalau kita tidak kait dengan Rasulullah pun tak boleh jadi panduan ke ayat ni. Boleh sampai kiamat boleh. Jadi suami isteri ni kadang-kadang dia ada ketika-ketikanya dia kena bertolak ansur. Dia berasa tak tenang, dia berasa tak gitu. Dia berasa tak boleh tidur di rumah. Biarlah tolak ansur lah. Jangan nak paksa dia semacam. Patut tuduh dia. Dia dah sedih dah. Dah serabut dah. Kata dia, kau ada bini pula. Bini lain pula. Kau serabut. Dia tak sedih di rumah, biar. Biar tolak ansur gitu maksudnya. Adalah kadang-kadang boleh berlaku gitu. Sebaliknya isterinya pun gitu juga. Dia dalam keadaan sedih. Dalam keadaan sedih. Kematian siapa-siapa kau. Ya tu lelaki ni kira nak eret dia. Nak memuaskan nafsu dia saja-saja. Ya bini tak ada selera. Kena tolak ansur lah di situ. Nampak dia tak ada angin. Kita turutlah dia. Itu makna suluhnya. Turut dia. Tak usah duduk paksa. Tak usah duduk tekan dia dalam keadaan tu. Kalau dia nak kelik pun, biar dia kelik lah. Sedih jumpa dengan adik-beradik. Moga siapa mati ni. Orang yang penting dalam keluarga. Kita duduk kira nak suruh dia tidur sekali dengan kita saja. Kena tolak ansur. Itu maksudnya.
Ada keadaan tertentu yang menyebabkan dia tu jadi tidak mesra, senyum pun kurang. Kita kena faham-faham lah, tolak ansur. Kita pun ada juga ketika gitu. Jadi kita buat tak tahu. Jadi hak kita nak kepada dia tu kita korbankan. Hak sebaliknya gitu juga. Setara tu je. Tidaklah sampai ke peringkat lagu ni sengaja dibuat-buat supaya isteri tu beri giliran dia kepada madu dia. Tidak sampai ke peringkat tu. Tak mesti gitu.